Okey, tak payah, saya tak admit lagi. Okey, semua dah admit. Baiklah, InsyaAllah hari ni saya nak ulang kaji tajuk cara untuk wakaf. Ya. Okey, sebelum ni saya dah ulang kaji dah. Kita dah tahu dah kan tanda-tanda wakaf yang kita selalu jumpa. Contohnya qaf lam ya, shad lam ya, tanda mim kecil, tanda lam kecil, lam alif kecil kan. Okey, kalau kita nak berhenti kita boleh ikut tanda-tanda yang kita dah tahu tu, yang kita dah belajar tu. Okey, cumanya hari ni saya nak bagi tambahan sikit. Sekiranya akak-akak nak berhenti, nak wakaf tapi tak jumpa tanda-tanda tu, jadi kita boleh ikut 3 tips ni. Okey, untuk yang baru masuk insya-Allah hari ni saya nak ulang kaji semula tajuk minggu lepas. Sebab minggu lepas saya ada salah sedikit dalam penyampaian, saya minta maaf. Jadi hari ni saya nak ulang kaji sekali lagi, boleh Okey, untuk cara wakaf, kat sini ada 3 tips yang akak-akak boleh ikut. Okey. Sekiranya tak ada tanda wakaf yang seperti selalu kita jumpa tu, contohnya qaf lam ya, shad lam ya kan. Contoh jim kecil, katakan dalam ayat tu tak ada. Okey, tanda-tanda tu, jadi akak boleh ikut 3 tips ni. Okey, apakah tipsnya? Yang pertama, kita boleh berhenti pada sebelum perkataan kata penghubung ayat. Tetapi perlu rujuk jugalah maksud ayat tu. Apa dia kata penghubung ayat? Contohnya fi ni maksudnya dalam. Dalam. Ada. Wow. Wow, dan. Allazi maksudnya yang. Okey, fa maksudnya maksud dia kemudian. Maksud dia apabila. Okey, summa yang hujung ni summa ni maksud dia kemudian. Jadi kalau akak-akak nak berhenti, katakan tak ada tanda-tanda wakaf yang kita dah jumpa sebelum ni, contohnya macam saya sebut tadi, qaf lam ya, shad lam ya semua tu kan. Okey, kalau tak ada akak-akak boleh berhenti pada tips yang pertama ni, berhenti sebelum perkataan-perkataan ni. Fi, waw, allazi, fa, thumma. Boleh berhenti pada perkataan sebelumnya. Jelas Yang kedua, akak-akak boleh ikut pada buku. Kalau kita memang guna Al-Quran Andalus kan. Yang akak-akak kat rumah pun rasanya guna Al-Quran yang sama juga. Al-Quran yang macam ni kan. Jadi untuk Al-Quran ni, dia dah ada dah sebenarnya untuk rujukan lah, untuk guide akak-akak. Kalau kita tengok dalam Al-Quran ni, dia ada highlight yang warna hijau dan juga warna pink. Kalau dia highlight warna hijau tu akak boleh berhenti. Okey, tetapi kalau nak berhenti dia kena ulang semula ayat tu. Seterusnya kalau akak nampak tanda tu warna pink pula, highlight dia warna pink, akak boleh berhenti terus tanpa ulang baliklah perkataan tu, terus dia sambung dengan ayat baru. Okey, jelas tak setakat ni? Dia jelas Baiklah, seterusnya cara tips yang ketiga. Tips yang ketiga, akak-akak boleh berhenti pada perkataan yang warna selepasnya berlainan. Okay, apakah maksud dia? Kalau akak-akak nak berhenti, kita tengok contoh ayat ni, iaitu surah Al-Ahqaf ayat 5. Okay, dekat sini saya dah ikut dah dalam Al-Quran warna-warna dia. Okay, warna-warna apa? Warna-warna perkataan dia. Kalau akak perasan dalam Al-Quran ni, dia ada perkataan dia berwarna beza-beza. Warna hitam, warna emas. Hitam, emas, hitam, emas. Okey. Apakah maksud dia sebenarnya? Okey. Sebenarnya dia nak bagi tahu kalau warna tu satu warna, maksud dia satu. Contohnya saya bagi. Okey, katakanlah akak nak berhenti dekat sini. Okey. Wa man adallu mimman yad'u min dun. Nak berhenti dekat sini. Okey. Tak boleh berhenti dekat sini sebabnya kalau kita tengok perkataan Allah ni dia warna sama dengan warna du ni. Jadi tak boleh, kalau nak berhenti selepas perkataan Allah. Sebabnya selepas perkataan Allah dah warna hitam. Jadi maksud dia tak kaitan dah dengan Allah tu. Jelas tak?
Okay, kalau nak berhenti, berhenti dekat sini yang saya dah buat warna coklat ni. Okay, sebab apa? Kalau akak berhenti dekat sini, okay, dia dah mengubah maksud. Kalau kita tengok dekat sini maksud dia, sekejap dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Sekejap Modul ni maksud dia selain. Okay, sekali lagi. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa selain daripada Allah. Tapi kalau kita berhenti dekat dun, maksud dia selain. Selain daripada apa kalau kita berhenti dekat sini. Jadi kita nak berhenti ke Allah terus. Selain daripada Allah. Jadi tak mengubah maksud lah. Jelas Kalau kakak perasan dekat Al-Quran dia ada warna hitam dan warna warna emas ni perkataan dia. Okay. Okay. Seterusnya. Saya buka untuk soalan. Okay, boleh buka mic kalau nak tanya apa-apa. Ada tak soalan apa-apa? Ada tak yang kurang jelas? Tak ada Okay. Okay, kalau tak ada, kita masuk pada contoh-contoh. Ni contoh-contoh ayat macam mana kita nak berhenti pada sesuatu ayat tu. Kita dah tahu dah cara nak wakaf, kita dah tahu dah teknik nak wakaf. Tapi macam mana kita nak berhentikan ayat tu, nak bunyikan macam mana. Okay. Tengok contoh yang pertama. Okay, kalau kita jumpa perkataan huwa, kemudian dia ada tanda berhenti. Yang ni yang saya salah minggu lepas, saya minta maaf Okay, minggu lepas saya bagi tahu kalau nak berhenti dekat sini baca dengan pendek saja. Sebenarnya salah, saya salah. Sebenarnya baca dengan panjang. Panjang 2 harakat Kalau kita nak berhenti dekat perkataan ni, kita panjangkan bunyi dia. Hu, panjangkan sebanyak 2 harakat lah. Boleh? Sama juga dengan nombor 2. Kalau kita jumpa hiya, kemudian dia ada tanda berhenti. Akak-akak boleh berhenti dekat sini, tapi dengan cara memanjangkan bunyi dia lah. Hi, panjangkan bunyi dia. Hi. Boleh? Okay, itu 2 cara. Seterusnya, tengok lagi. Yang ni untuk bacaan tanwin. Okay. Tengok nombor 3, perkataannya adalah azwajan. Okay. Azwajan, kalau kita nak wakaf, kita nak berhenti, kita akan panjangkan saja 2 harakat, matikan bunyi tanwin dia. Jadi bunyi dia azwaja. Boleh? Okey, seterusnya nombor 4. Okey, kalau kakak nampak macam ni keadaan dia, tawwaba, kemudian ada mim kecil. Okey, asal dia sebenarnya adalah tanwin. Jadi kalau kita nak wakaf kat sini, kita ikut saja cara tanwin yang sama dengan nombor 3 ni lah. Jadi kita akan matikan dengan panjang saja sebanyak 2 harakat. Tawwaba. Tak perlu, sebab kadang-kadang kita confuse sebab ada mim kecil ni. Kalau dah nampak tanwin ni kita dah tahu dah nak berhenti macam mana. Tapi kalau kita tengok nombor 4 ni dia ada mim kecil pula. Dia tak ada tanwin. Jadi sebenarnya kita matikan dia sama juga dengan teknik tanwin pada nombor 3 ni lah. Kita panjangkan saja 2 harakat ketika dia matilah. Okey, seterusnya nombor 5. Ma'an. Okey, kalau kita nak berhenti pada perkataan ni, kita kena panjangkan bunyi hamzah tu sebanyak 2 harakat lah. Kita sama juga. Walaupun sebelah hamzah tu tak ada alif, tapi kita kena panjangkan juga bunyi dia sebanyak 2 harakat. Jadi bunyi dia adalah ma'a, panjangkan 2 harakat. Okey, boleh? Masuk lagi. Okey. Nah, ni untuk tanwin juga. Okey, seterusnya nombor 6. Ni'matan. Ni'matan. Kalau kita nak wakaf dekat sini, dekat perkataan ni, matikan dengan bunyi huruf ha berbaris sukun. Matikan dengan bunyi huruf ha yang matilah. Ni'mah. Matikan dengan huruf ha. Ni'mah. Okay. Baiklah, seterusnya nombor 7. Hawiyatin. Hawiyatin, kalau nak wakaf, sama juga, matikan dengan bunyi huruf ha yang mati. Hawiyah. Matikan dengan bunyi huruf ha. Boleh? Okey, seterusnya nombor 8.
Syahidun. Okey, syahidun. Okey, syahidun kalau kita nak wakaf, kita matikan bunyi huruf dal. Okey, jadi bunyi dia syahid. Jangan lupalah huruf dal ni huruf yang ada lantunan. Ketika mati, lantunkan sedikit bunyi dia. Okey, lantunan yang besar saja, syahid. Bagi jelas sedikit bunyi lantunan tu. Okey. Baiklah, seterusnya nombor 9. Sawain. Sawain. Kalau kita nak wakaf untuk perkataan ni, kita matikan saja bunyi hamzah ni. Boleh? Jadi sawa. Okey. Walau untuk tanwin ni hanya tanwin baris atas saja yang kita akan matikan dengan panjang 2 harakat. Kalau tanwin baris hadapan atau tanwin baris bawah, kita matikan saja bunyi huruf akhir itulah. Syahid, sawa. Boleh? Okey, seterusnya nombor 10. Okey, nombor 10. Okey, perkataan dia adalah lahunna. Lahunna. Kalau nak berhenti dekat sini, nak wakaf, kita matikan bunyi tu dengan bunyi huruf nun, tapi kita doublekan bunyi dia. Nun tu 2 kali lah. Okey, jadi dia panjang sebanyak 2 harakat. Kita matikan dengan lahun. Lahun. Tekan sedikit 2 harakat. Boleh? Jangan baca baris je. Lahunna. Salah. Lahun. Tekan saja. Matikan 2 harakat. Okey, boleh? Okey, sebelum kita teruskan pada bacaan Al-Quran, ada apa-apa nak tanya? Saya buka untuk soalan. Tak ada. Ustazah nak tanya sikit. Ya, saya. Bila berhenti, tadi Ustazah tunjuk 2 senario untuk berhenti bila ada tanwin. Satu kita berhenti dengan baris atas, satu kita berhenti dengan baris mati. Apa condition dia untuk baris atas dan baris mati tu? Okey, untuk yang tanwin yang kita matikan dengan 2 harakat, itu hanya untuk tanwin yang berbaris atas saja. Contohnya azwajan. Azwajan kita matikan dengan 2 harakat. Azwaja. Dia tak ada bunyi tanwin lah. Okey, untuk tanwin baris atas saja. Contohnya sama juga, tawaban asalnya kita matikan dengan tawaba. Nombor 5 pun sama, ma'an berhenti dengan ma'a. Jadi 2 harakat. Tetapi kalau tanwin tu, ya. Nombor 6 tu? Kalau ni, okey, ni kenapa dia tak jadi ni'mata? Kenapa dia tak jadi ni'mata? Sebab dia huruf ta marbutah. Hanya huruf ta marbutah saja. Kalau kita nak wakaf, kita wakafkan dengan bunyi huruf ha. Bunyi huruf ha yang mati. Ni'mah. Apa-apa keadaan pun pada ta marbutah tu, letaklah dia baris tanwin baris bawah ke, tanwin baris atas ke, tetap juga kita matikan dengan bunyi ha yang mati. Boleh? Jadi ni'mah. Sama juga. Hawiyah. Tak payah tengok baris tu baris apa. Nampak je ta marbutah, kita nak mati dekat situ, matikan dengan bunyi huruf ha. Jelas tak? Jelas. Ustazah, kalau yang hawaw dengan haya tadi, tunjuk balik yang punya tu. Yang mana nombor berapa? Atas sekali Ustazah. Hawaw dengan haya tadi. Okey. Bukan. Yang how balik how this one, yes. Ya, saya. Ini kalau kita nak berhenti jadi 2 harakat. Kalau kita saja nak berhenti ke atau memang ada tanda berhenti? Untuk sesetengah ayat memang ada tanda berhenti. Okey. Jadi kalau ada tanda berhenti macam jim ni, maksudnya kena 2 harakat lah. Betul. Tapi kalau kita berhenti tak ada tanda tu, kalau tak ada tanda jim tu. Kalau akan nak berhenti sebab tak cukup nafas, boleh berhenti ikut kaedah yang sama. Matikan 2 harakat. 2 harakat juga. Walaupun tak ada jim ke, tak ada tanda mati kan, tapi akan tak cukup nafas nak berhenti, boleh berhenti, panjangkan bunyi dia 2 harakat. Okey, kalau dia punya ejaan tu huwa instead of hu. Huwa dah ada. Ya, okey.
Okey, ada contoh dulu. Kalau yang macam ayat 26, ayat 26 surah Yasin, Ya saya. kan ada qala ya laita qaumi tu. Qaumi tu. Kalau kita nak kalau 26, ayat 26. Nak berhenti Yes. dekat qaumi. Macam mana nak berhenti? Kalau nak berhenti dekat qaumi tu dia panjang saja 2 harakat lah. Jadi qaumi lah, bukan qaum. Qaumi, panjangkan 2 harakat. Okey. Tetapi kalau kita nak berhenti dekat situ tak boleh. Sebab dia warna hitam. Kalau kita tengok ayat selepas dia pun warna hitam. Jadi dia bermaksud. Okey. Tapi kalau nak berhenti dekat perkataan yang macam ni, panjangkan 2 harakat. Qaumi. Okey. Okey. Ada soalan lain? Ya? Boleh? Okey. Okey. Kalau tak ada soalan, saya akan teruskan pada bacaan surah Yasin. Okey. Kita berhenti dahulu di sini. Okey. Kita teruskan pada bacaan surah Yasin. Boleh buka pada muka surat 443. Sekejap Jauh. Ayat dulu. Semua dah sedia? Okay, InsyaAllah hari ini kita akan sambung surah Yasin ayat 48. Kakak semua boleh tutup semula sound, boleh mutekan suara. Saya akan bacakan, kemudian kita tengok satu persatu lah. Boleh mutekan suara. Mute. Okey, mute. Ni tak mau dengar. Okey, saya dah mutekan. Okey. Saya akan mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Baiklah. Kita akan tengok satu persatu untuk satu-satu ayat ni. Okey, untuk ayat 48, kakak boleh tengok. Dekat sini saya nak fokuskan bunyi huruf tebal, iaitu huruf qaf. Okey, tebalkan bunyi huruf qaf. Yaqu. Jangan bunyi dengan bunyi huruf kaf Yaqu, huruf qaf ni tebal. Yaquluna mata. Mata ta ni kita akan panjangkan sebanyak 2 harakat. Mata hadzal wa. Jaga-jaga makhraj huruf ain. Huruf ain ni sifatnya tahan saja. Jangan ada lantunan. Tahan, boleh Wa'du in ada bacaan dengung dekat sini. Dengung 2 harakat. Okey. Seterusnya kum pun ada bacaan dengung juga. 2 harakat. Okey, seterusnya perkataan tum. Tum ni sebelum ni pun saya dah bagi tahu, kita bunyikan dengan bunyi huruf u. Kuntum. Boleh? Shadiqin. Seterusnya huruf tebal iaitu huruf sad, kita bunyikan dengan sa, bukan sa. Sa salah Shadiqin. Okay. Seterusnya ayat 49. Yang ada bacaan dengung dekat sini. Dengung dia sedia nak sebut huruf dha. Huruf selepasnya huruf dha. Jadi kita kena dengung, keadaan lidah kita bersedia nak sebut huruf dha. Huruf dha. Okey. Yang boleh?
Seterusnya huruf dha. Huruf dha ni jaga makhrajnya. Makhraj huruf dha kat mana? Okey, dia kena huruf yang jeli lidah. Okey, huruf dha huruf yang jeli lidah dan juga kena muncung sebab huruf ni tebal. Yang zu. Keluarkan sedikit lidah Yang zu. Okey, seterusnya runa illa. Okey, sayhatan. Say, huruf sad huruf tebal. Tebalkan bunyi dia. Okey, seterusnya saya nak fokus huruf ha. Ha dekat sini ha yang kena tekan. Sayha. Tekan sikit, paksa sikit Sayhat. Okey, seterusnya tau. Tau bacaan kat sini ada dengung sebanyak 2 harakat. Okey. Tawahhi. Hi ni pun sama, jaga makhraj, kena tekan. Datang. Okey, datang. Tang kat sini ada bacaan dengung. Dengung yang sedia nak sebut huruf ta. Ta. Naikkan lidah, pergi makhraj huruf ta lah. Okey, seterusnya tak. Dekat sini huruf hamzah. Hamzah mati kita kena tahan. Okey, jangan lantunkan bunyi tak. Tahan saja bunyi dia. Tak khudhu. Okey, seterusnya zu. Zu jaga makhraj, keluarkan lidah sedikit Tak khudhuhum. Seterusnya wahum. Sini bacaan yang jelas. Kita matikan dengan bunyi huruf hum. Bukan mati, kita sebutlah dengan bunyi huruf hum. Bunyi huruf hum. Wahum yakhisimun. Jaga-jaga makhraj huruf kha. Keluarkan dekat tempat huruf kha. Dekat kerongkong. Yakhisimun. Baiklah, seterusnya ayat 50. Fala yas. Huruf sin ketika mati dia kena keluar angin. Keluar, saya tulis keluar. Kena keluar angin. Macam mana tulisan saya? Okey, seterusnya taqi. Bezakan bunyi huruf ta dengan huruf ta. Taqi. Okey, huruf ta huruf tebal, tebalkan bunyi dia, muncung sedikitlah. Okey, taqi'una. Au ni jaga makhraj. Tawsiyatau. Tau ada bacaan dengung. Seterusnya wala. La kita akan panjangkan sebanyak 4 harakat. Kat sini 4 atau 5, saya ambil 4 harakat. Wala ilah. Ilah ni pun sama, kita akan panjangkan sebanyak 4 harakat. Huruf ha ketika mati kita kena keluarkan angin. Keluar. Okey. Lihim yarji'un. Yaw huruf ra. Ra dekat sini kita akan baca dengan tebal, jadi kita kena muncung. Yarji'un. Okey, boleh? Okey, seterusnya jom kita baca bersama-sama. Okey. Kakak boleh buka baik suara. Saya nak dengar suara kakak baca. Okey, kita bacakan ayat 48 sehingga 50. Baca, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Untuk ayat batuk-batuk. nafas boleh berhenti dekat wahidah.
Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khuzuhum wa hum yaqisimun. Boleh? Okey, seterusnya saya sambung. Ayat seterusnya iaitu ayat 51 hingga 53. Untuk bacakan dahulu. Boleh silentkan suara. Wa nufiqu فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Ini boleh tutup suara dulu. Okay, ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Okey, itu adalah bacaannya. Okey, kita tengok pula kesalahan yang biasa kita buat untuk ayat-ayat ni. Sekejap Seram lagi. Okey, dengar dulu ayat 51. Okey. Okey, kat sini saya nak fokuskan pada bunyi huruf kha. Huruf kha ni adalah huruf yang tebal. Jadi kita kita bunyikan dengan bunyi huruf O lah. Wa nufikha. Bunyikan dengan huruf O. K-H-O kha. Fil suri. Ri ni adalah ra yang nipis. Senyum saja. Suri. Okey, seterusnya. Faiza, jaga makhraj huruf zal, kena jelikan lidah. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok ada mim kosong. Okey, jumpa dengan mim sabdu dekat sini bacaan dengung. Dengung sebanyak 2 harakat. Pergi kedai bawah ke? Lepas ni kita terus pergi kedai. Okey, mana yang tak silent tu boleh silentkan dahulu. Okey, seterusnya. Minal huruf lam. Lam mati. Okey, kita kena tahan. Jangan lantunkan. Minal salah. Kalau bunyi minal salah. Bunyi dia minal saja. Minal aj huruf jim. Ada lantun. Buat lantunan Ajdathi. Jaga makhraj huruf dal dan juga jaga makhraj huruf tha. Huruf dal naikkan lidah pergi belakang gigi atas. Fi. Fi keluarkan lidah. Boleh? Ajdathi. Okey, seterusnya. Ila rabbihim. Rabbihim, ra-nya adalah ra yang tebal keadaannya. Rabbihim. Him. Bunyi yang jelas dan kita akan jelaskan bunyi dia dengan H-U-M. Rabbihim. H-I-M. Okay. Rabbihim. Jangan Rabbihim. Him salah Rabbihim. Okay, seterusnya. Yang dekat sini ada bacaan dengung. Okay. Dengung yang sedia nak sebut huruf sin. Jadi lidah kita letak saja dekat bawah makhraj huruf sin. Si. Boleh? Makhraj huruf sin lidah letak bawah kan? Dekat belakang gigi bawah kan? Jadi letak saja lidah, tak perlu naikkan ketika dengung tu. Si. Boleh? Silun. Okey, seterusnya ayat 52. Okey. Awal-awal lagi dah ada huruf tebal. Kita tebalkan bunyi huruf qaf. Qalu. Boleh? Bukan bunyi qa. Qa. Qalu ya wailana dengung kat sini sebanyak 2 harakat. Dekat sini kita panggil dia mim iklab lah. Ada mim kecil ni kan. Nama dia mim iklab. Jadi dia kena bacaan dengung. Boleh? Ba'athana mimmar. Dekat sini pun ada bacaan dengung. Okey. Kemudian huruf ra. Ra dekat sini ra keadaan yang tebal.
Jadi kita kena muncung mulut. Mau. Mau. Muncungkan sedikit mulut waktu sebut huruf ra yang mati ni lah. Okey, seterusnya qaf. Huruf qaf tebal. Jadi tebalkan bunyi huruf qaf. Bezakan dengan bunyi huruf kaf Mau qadina. Dekat sini nak waqaf, nun ni kita akan mematikan dengan bunyi yang panjang lah 2 harakat. Okey, seterusnya hadza, jaga makhraj huruf zal. Jeli lidah. Mawa'a. Bezakan dengan bunyi huruf hamzah. Bunyi huruf ain ni huruf yang kena tekan dekat tengah kerongkong. Wa'a. Boleh? Hadza ma wa'a. Wa'adar. Okay, kemudian huruf ra. Ra dekat sini keadaan dia tebal, muncungkan sedikit mulut. Wa'adar. Ra. Boleh? Muncungkan mulut. Seterusnya rah. Huruf ha. Huruf yang kena tekan. Ha. Rahmanu wa sa. Jaga-jaga sad ni huruf tebal. Jadi kita bunyikan dengan huruf kur. Wa sa. Sadaqa. Qa pun sama, huruf qaf huruf tebal. Tebalkan bunyi dia. Sadaqal mur. Ra dekat sini ra yang tebal. Muncungkan sedikit mulut. Mur. Salun. Boleh? Okey, seterusnya ayat 53. In ada bacaan dengung sebanyak 2 rakaat. Dengung sedia nak sebut huruf kaf. Dengung dekat tempat makhraj huruf kaf. Inka. Boleh? Inka nats. Huruf ta ketika mati dia ada keluar angin. Saya tulis keluar. Jangan lupa keluarkan angin. Macam mana angin yang keluar dekat sini? Angin dia berdesis saja. Dia bunyikan nats. Dia macam tu. Kanats. Boleh? Angin dia berdesis. Berdesis rasanya perkataan dia. Kanats illa sayhatau. Tau bacaan dengung. Okey. Tau wahidah. Hai. Jaga makhraj huruf ha. Kat sini ha yang kena tekan. Wahidah. Dekat sini saya ambil berhenti. Okay, sebab saya tak cukup nafas. Kalau nak berhenti dekat sini, kita matikan bunyi huruf ta ni dengan bunyi huruf ha. Yang matilah. Jadi bunyi dia wahidah. Boleh? Seterusnya faizahum hum jami'ul ladaina muhdarun. Jaga-jaga huruf ha. Kemudian huruf dad. Jaga makhraj huruf dad. Jangan lupa sentuh makhrajnya, tepi lidah naik ke garaham. Sengitkan mulut. Muhdar. Naikkan, sengit sikit. Muhdarun. Okey, boleh? Baiklah. Okey, saya nak kongsikan. Okey, saya tiba-tiba teringat ada hari tu kelas saya tak ingat minggu berapa, ada seorang tanya dekat saya cara nak sebut huruf jim. Okey, saya baru teringat tiba-tiba. Okey, kat sini kalau kita tengok ada huruf jim kan? Ja. Okey. Bunyi huruf jim ni dia bunyi seperti contoh kata kalau kita nak sebut jagung kan? Kita akan bunyikan dengan jagung. Secara jelaslah JA kan? Ja. Kalau kat sini jami'un, kita bunyikan dengan JA, ja. Okey, tetapi untuk lahjah Arab, untuk lahjah Arab lah, untuk kalau orang Arab cakap kan, huruf jim ni dia sebut dengan muncung mulut. Ja. Itu orang Arab cakap lah. Jadi bunyi dia cenderung seperti bunyi huruf ca, seperti bunyi ca, CHA. Tapi kalau kita tak boleh nak buat, kalau kita nak buat huruf jim baris atas ni kita nak buat dengan muncung mulut, contohnya ja, kita nak sebut macam tu tapi dia cenderung bunyi ca, kita tak payah sebut lah, sebut saja macam bunyi JA, jagung, kita sebut jagung kan, bunyikan saja macam tu dengan jelas. Okay, tapi kalau kita boleh sebut dengan lahjah Arab, iaitu muncungkan mulut sedikit waktu nak sebut huruf jim, ja, kalau kita boleh buat, boleh lah, lagi bagus lah. Tapi kalau tak boleh, sebut saja dengan jelas. Ja. Boleh? Okay, itu saja. Boleh unmute balik suara.
Ustazah, Saya. minta confirm balik Ustazah yang ayat 52 tu masa kita nak berhenti marqadina nun tu 2 harakat je Ustazah. Ya saya, 2 harakat. Okey, terima kasih. Okey. Jom kita baca sama-sama ayat 51 sehingga 53. Okey, yang ni tak perlu baca bismillah, terus saja baca wa nufikha fi. 1 2 3. Boleh perhatikan apa robot ni selalu robot selalu kita terlepas. Selalu kita curi-curi kan? Makhraj robot. Sengitkan mulut. Muhdar. Boleh? Okey. Terusnya saya sambung. Lagi 3 ayat. Boleh tutup balik suara. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Okay, saya rasa ayat ni panjang. Sekejap saya. Sekejap. Mana tadi? Syai'a, boleh berhenti kalau nak berhenti. Berhenti kat sini Okey, seterusnya saya sambung ayat 55. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Surah Azim. Okey, kita tengok pula kesalahan yang selalu kita terlepas dalam ayat 3 ayat ni. Okey, ayat yang pertama ayat 54. Okey, dekat sini kita perhati huruf lam ketika mati kita kena tahan, jadi bunyi dia fal. Jangan lantunkan dekat sini. Fal yaumala. Okey, seterusnya huruf dha. Huruf dha ketika mati, okey, sifatnya adalah tahan. Okey. Jangan lepas, jangan lantun. Tahan dekat sini. Jadi tahan dia tul. Tahan kat mana? Okey, huruf dha tadi kita tahu makhraj dia jeli lidah. Jadi waktu kita jeli lidah tu, kita rapatkan lidah kita ke gigi atas. Rapatkan teruskan. Supaya dia tak ada lantun, tak ada lepas. Boleh? Okey, siapa yang tak mute suara boleh mute. Okay. Saya cuba mute kan semua. Okey. Okey, boleh? Mana tadi? Oh, dah hilang Mak. Tadi huruf lam, tahan. Lepas tu huruf za tadi kan? Huruf za ni sifatnya tahanlah ketika mati. Jangan lantunkan. Tul. Tul. Boleh? Seterusnya lamun nafa. Huruf fa adalah sifatnya keluar angin.
Keluarkan angin. Angin dia nak keluar macam mana? Keluar dia macam taf. Bagi angin keluar, celah-celah gigi atas dengan bibir bawah lah. Naf. Boleh keluarkan angin. Lamu nafsun. Dekat sini ada bacaan dengung. Okey, dengung. Dengung yang macam mana? Dengung yang sedia nak sebut huruf shin. Makhraj huruf shin kat mana? Tengah lidah kan? Jadi lidah kita tu bersedia nak sebut huruf shin. Tapi dia tak sentuh betul-betul lagi dekat tempat huruf shin lah. Dia bersedia saja. Lidah tu dia dah naik-naik sikit. Nafsul syah. Boleh? Seterusnya syai'ah. Kalau kita nak berhenti dekat sini, tanwin baris atas kan? Jadi kita akan matikan dengan 2 harakat. Syai'ah. Matikan 2 harakat. Okey, seterusnya. Wala tuj. Dekat sini huruf jim ada lantun. Jangan lupa lantunkan. Ni lantun yang sedikit saja. Wala tujzauna illa ma kuntum. Okey, kat sini kung ada bacaan dengung. Seterusnya tum. Dekat sini kita akan bunyikan dengan TUM. Jangan bunyi kuntum. Salah. Kuntum. Boleh? Tum. Seterusnya ta. Huruf ain. Ketika mati ada sifat tahan. Okey, jangan lantunkan bunyi huruf ain. Okey, tahan saja. Ta malun. Cuba. Okey, seterusnya ayat 55. In ni awal-awal ni kita dengungkan 2 harakat. Inna as huruf sad. Huruf sad ketika mati, sifatnya adalah keluarkan angin. Jadi kita kena keluarkan angin. Kemudian huruf sad adalah huruf yang tebal. Jadi kita keluar angin dan kita muncung. Aus. Boleh nampak mulut saya? Saya keluarkan angin dan saya muncungkan. Aus. Boleh? Inna aus ha ni adalah ha yang kena tekan di tengah kerongkong. Ashabal bal. Jaga-jaga huruf lam, jangan lantunkan. Tahan saja. Seterusnya jan. Jan ada bacaan dengung dekat sini. Dengung. Jannatil yauma fi syu'u. Jaga-jaga makhraj huruf ghain. Huruf ghain makhrajnya di kerongkong, hujung kerongkong. Syu'u. Kat situ tempat keluar dia. Jangan gunakan sebuah huruf ghain dengan makhraj huruf ra. Syuru salah. Dekat kerongkong makhraj huruf ghain. Syu'u. Seterusnya liang bacaan dengung. Dengung yang macam mana? Dengung yang sedia nak sebut huruf fa. Liang fa. Boleh? Sedia nak sebut huruf fa. Fakihun. Boleh? Seterusnya ayat 56. Hum. Dekat sini bacaan jelas. Kita bunyikan dengan hum. H-U-M. Jangan bunyi dengan home. H-O-M salah. Bunyi dengan H-U-M. Hum. Hum wa az. Huruf zai. Huruf zai ketika mati sifatnya adalah tahan. Kita kena tahan. Tahan. Wa az. Tahan. Jangan ada lepas, jangan ada lantun. Wa az wajuhum. Hum. H-U-M. Fi dhi. Jaga makhraj huruf dhad. Kena jelikan lidah. Huruf dhad jeli lidah kan? Keluarkan lidah. Azwajuhum fi dhi. Jelikan lidah. Zilalin. Lin dekat sini bacaan jelas jangan dengungkan. Kat sini bacaan jelas. Zilalin. Bunyi dia L-I-N lah. L-I-N. Boleh faham tulisan saya? Zilalin alal ra. Panjangkan dan huruf ra ni jangan lupa dia tebal. Seterusnya saya nak fokus sebelum dia huruf hamzah ni.
Huruf hamzah ni kita nak panjang ke nak baca pendek? Kalau kita tengok kat sini, huruf hamzahnya berada di atas alif. Jadi kita baca pendek saja, satu harokat lah. Okey. Alal arah. Jangan panjangkan. Alal arah. Salah. Alal arah. Ikimut takiun. Okey, boleh? Rasanya tak ada masalah lain. Okey, seterusnya boleh buka semula suara. Okey, kita akan bacakan ayat 53 sehingga 56. Sahaja baca, tak perlu bismillah. Okey, 1, 2, 3. Okey. Alal ara. Ra tu nak baca panjang berapa harokat? 4. Ada 5 panjangkan. Alal ara. 3 harokat betul lah. Ra ni kalau kita panjang 6 harokat, betul ke salah? Apa dia? Salah jangan panjangkan 6 harokat. Tak tadi. Okey. Seterusnya, selingan. Macam mana kita nak bezakan harokat ni? Selingan. Macam mana kita nak bezakan harokat? 4, 5. Depends you punya speed lah. Ha? Depends you punya speed lah. You punya 2 harakat maybe lain dengan I punya 2 harakat. Tapi kena speed lah. Masing-masing punya harokat lah. Punya kadar panjang. Okey, tapi ni kita boleh guna kalau macam tak tahu kan kita nak guna macam mana, boleh ikut gerak. 2 jari tu gerak jari. Arah. Ikutlah, ada orang dia lambat. Arah. Lambat. Ada orang dia cepat. Arah. Macam tu kan. Ikutlah masing-masing punya speed. Macam Kak Sadiq cakap kan, speed kan. Tapi nya nak kira macam mana ikut gerak jari sendirilah. Ataupun nak ketuk-ketuk ke, ada orang ketuk-ketuk kan. Masing-masing. Okey, seterusnya saya sambung lagi. 3 ayat. Okey, boleh tutup suara. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Itu bacaannya. Ayat dia pendek-pendek saja. Okey, kita tengok ayat 57. Okey, 57 saya nak fokuskan dekat sini. Bacaan jelas. Okey, lahum. Kita akan bunyikan dengan HUM. Bunyi yang salah, lahum. Salah. Lahum. Okey. Lahum fiha fakihah. Fa panjangkan 2 harokat. Ada alif kecil dekat situ. Okey. Fakihatung. Tung bacaan dengung. Dengung yang sedia nak sebut huruf waw. Munculkan mulut waktu dengung ni. Fakihatung. Boleh? Tung walahum. Hum kat sini bacaan dengung sebanyak 2 harokat. Dengung dia sedia nak sebut huruf mim lah. Okey. Hum rapatkan saja bibir. Walahum ma yadda'un. Okey, rasanya tak ada apa-apa masalah. Okey, seterusnya saya fokus ayat 58. Salamu bacaan dengung. Dengung sedia nak sebut huruf qaf. Jadi dengung dia dekat pangkal lidah lah. Salamun qaw. Boleh?
Qaw. Seterusnya bunyi dekat sini. Okay, kita akan bunyikan dengan qaw. Q-O-U. Okay. Kalau kita bunyi dengan qaw, salah. Bunyi dia qaw. Salamun qaw. Qaw. Lam ada bacaan dengung lagi dekat sini. Okay, seterusnya mir. Mir. Dekat sini bukan bacaan dengung Dia tak ada dengung. Dia masukkan saja mir. Mir. Bacaan dia bacaan asimilasi. Saya tulis huruf A. Mir Rabbir Rahim. Bir pun sama bacaan asimilasi. Jangan dengungkan dekat sini Seterusnya huruf ha. Jaga makhraj huruf ha. Huruf ha huruf kena tekan di tengah kerongkong. Rabbir Rahim. Paksa tekan sedikit supaya kita dapat bezakan bunyi huruf ha pedas, ha yang macam ni dengan ha yang bulat. Okey, seterusnya ayat 59. Wam dekat sini berhati-hati, dekat sini ada bacaan jelas. Jadi jangan dengungkan. Kalau kita dengung kat sini salah Wamtazul zul. Dekat sini tadi pun saya terlepas. Zul dekat sini huruf zai. Zai jangan jeli lidah. Simpan lidah kat dalam. Wamtazul. Wamtazul yauma ayyuhal hal. Hati-hati nak sebut huruf lam ni. Kita tahan saja, jangan lantunkan. Ayyuhal hal muj. Ada lantun dekat sini. Lantun. Okey, tu tak ejaan dia. Ayyuhal mujrimun. Ri dekat sini huruf ro yang nipis. Okey, senyum saja. Mujrimun. Okey, boleh Itu saja yang saya nak fokuskan. Okey, jom kita baca sama-sama. Dah bersedia? Okey, kita baca sama-sama ayat 57 hingga 59. 1, 2, 3. Saya teruskan lagi. Untuk ayat lagi 3 ayat kita ambil. Habis dah rasanya minggu depan kita boleh habiskan surah Yasin. Kita ambil lagi 3 ayat. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Okey, itu adalah bacaannya. Okey, seterusnya kita tengok satu persatu ayat 60. Ayat 60. Dekat sini saya nak fokuskan dekat huruf mim. Mim dekat sini bacaan jelas. Jangan dengungkan dekat sini Alam. Rapat saja bibir. Alam Okey, dekat sini berhati-hati. Huruf hamzah dengan huruf ain ni memang selalu kita tertukar-tukar. Jadi dekat sini bunyikan dengan Okey, seterusnya huruf ain tahan tahan. Sifat dia ketika mati huruf ain tahan. Jadi tahan di tengah kerongkong. Alam Okey, seterusnya alam had. Okey, had huruf dal. Lantunkan bunyi huruf dal ketika mati. Okey. Nak lantun dia dekat mana? Dekat lelangit ke dekat belakang gigi atas? Dia dekat belakang gigi atas huruf dal. Had dekat ujung lidah pergi belakang gigi atas.
Jangan pergi dekat lelangit Kalau pergi lelangit itu bukan makhraj huruf dal. Makhraj huruf dal di belakang gigi atas. Ahad. Had ilaikum kum kita akan bunyikan dengan KUM. Ilaikum ya bani. Ni kita akan panjangkan bacaannya sebanyak 4 atau 5. Saya ambil 4 harokat. Ya bani ni jangan lupa dekat sebelah dia ada huruf alif. Jadi kita baca dia panjang 2 harokat. Okay. Ya bani Adam dekat sini bacaan asimilasi. Okay. Allah masuk terus pada bunyi huruf lam. Allah ta. Okey, dekat sini huruf ain kena tahan. Jangan lantunkan. Salah. Kalau salah. Dia tak. Tak bunyi dia. La ta'budu. Okey, seterusnya. Budus syaitan. Syaitan. Huruf ta. Bezakan dengan huruf ta. Jangan bunyi syaitan. Salah. Syaitan. Boleh? Seterusnya. Innahu. Kita akan panjangkan bacaan sebanyak 2 harokat. Okay. Innahu lakum. Kum. Okay, bunyi dia adalah KUM. Lakum aduwwum mubin. Mubin. Ada bacaan dengung dekat sini. Okay, mubin. Okay, tak ada masalah. Okay, seterusnya ayat 61. Wa dekat sini. Dekat sini selalu orang terlepas. Saya sendiri pun selalu, tadi pun saya rasa ada terlepas. Wa bunyi dia adalah N-I. Kemudian ni' macam mana bunyikan huruf hamzah Macam ni kot, ni'. Tak. Ini jadi ni'a. Okay, bunyi dia ni' macam ni. Ni'. Okay, jangan bunyi N-I. Ni bunyi yang betul. Kalau kita bunyi nek, salah. Kalau bunyi dengan nek, salah. Dia bunyi nek. Okay. Wa nek. Jangan bunyi nek. Nek salah. Tadi pun saya rasa saya bunyikan dengan nek. Okay. Wa nek buduni. Boleh? Nek buduni. Okay, seterusnya. Hadza. Jaga makhraj huruf zal. Okay, kena jelikan lidah, keluarkan lidah. Hadza sira. Okay, dekat sini perkataan ni siratum. Semua keadaannya huruf yang tebal. Ra pun sama keadaan kat sini tebal. Jadi waktu nak sebut perkataan ni muncung saja mulut. Siratum. Boleh? Mus huruf sin kena keluar angin. Keluarkan angin. Mustaqim. Bezakan dekat sini huruf ta ni adalah huruf yang nipis. Okey, jadi bunyi dia mustaqim. Nak sebut qaf tu baru tebal. Okey, jangan tebal siap-siap dekat ta. Mustaqim. Salah Mustaqim. Baru betul bunyi dia. Okey, cuba bezakan. Okey, seterusnya saya masuk ayat 62. Okey. Walaqad. Qad kat sini ada lantunan. Okey, lantun. Seterusnya abah. Ni banyak kali. Selalu huruf dad ni selalu kita problem dekat huruf dad ni. Jaga makhraj huruf dad Huruf dad kena sengitkan lidah sedikit. Okey, tepi lidah sentuh geraham atas. Abah. Ba. Sengitkan mulut sedikit. Okey, walaqad adalla. Okey, adalla min bacaan dengung. Dengung sebanyak 2 rakaat. Dengung dia sedia nak sebut huruf kaf. Boleh? Milku. Okey, seterusnya milkum. Dekat sini bacaan jelas. Kita bunyikan dengan K-U-M. Milkum. Okey. Jibillah kathira. Jibillah ada bacaan dengung. Okey, seterusnya kathira. Fi. Hati-hati huruf sa, huruf yang jeli lidah. Kena keluarkan lidah. Kathira. Okey, kalau kita nak berhenti dekat sini,
Ra ni kita akan berhenti dengan panjang 2 harakat. Kathira, panjangkan 2 harakat. Boleh? Okey, seterusnya. Afalam takunu taqilun. Hati-hati huruf ain ketika mati tahan bunyi dia. Jangan lantunkan. Taqilun. Okey. Rasanya itu sahaja. Saya boleh buka suara semula. Kita akan bacakan bersama-sama. Okay, untuk 3 ayat ni. Okey, 1, 2, 3. Alam Alaikum Innahu lakum aduwwum mubin. Okey. wa Afalam takunu Sadaqallahul azim. Okey, jam pun dah pukul 10. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita tutup? Boleh bacaan tadi? Okey, insyaAllah saya doakan akak-akak semua dipermudahkan urusan dalam menuntut ilmu. Okey, insyaAllah kita akan, kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan tutup kelas kita. Boleh? Dengan tasbih kifarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa wa tawasaw Amin Rabbal Alamin. Terima kasih akak-akak join kelas hari ini. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.